Isu monopoli import beras oleh Bernas. Baru-baru ini, Datuk Seri Anwar ada membuat kenyataan tentang Bernas dengan mengaitkan Bernas dengan pembulutan kekayaan oleh tokoh-tokoh politik yang begitu mudah menghisap darah pesawah miskin. Ini 5 perkara yang anda perlu tahu. Pertama, hak sebagai pengimport tunggal datang dengan tanggungjawab obligasi sosial yang dipersetujui antara Bernas dan kerajaan. Ada 4 obligasi sosial yang telah lama dibuat dan ada 6 obligasi sosial yang ditambah semasa kerajaan PN. 10 obligasi sosial ini perlu dipenuhi oleh Bernas selaku sole importer. Antara obligasi sosial ini adalah: pertama, menyediakan stokpil beras negara sebanyak 290,000 metrik tan yang saiznya umpama 7.25 juta wanita dewasa. Besar tu. Kedua, Bernas perlu menjadi buyer of last resort, yang bermaksud padi berkualiti atau tidak berkualiti wajib dibeli oleh Bernas jika tidak dibeli oleh syarikat swasta. Kesemua 10 obligasi sosial ini dibuat untuk menjamin food security beras di Malaysia. Kalau anda perasan, semasa PKP, walaupun kos pengangkutan bawa masuk beras sangat mahal, tidak berlaku kenaikan harga beras yang melampau dan stok beras mencukupi. Ini cukup membuktikan Bernas berjaya melaksanakan tanggungjawabnya untuk memastikan kestabilan harga dan kecukupan beras untuk rakyat Malaysia. Ini jauh berbeza dengan kes ayam dan telur di Malaysia yang kita semua tahu stok tidak stabil dan harga naik melampau. Jadi, tidak ada single gatekeeper tak bermaksudnya ia baik. Kita perlu ada cadangan dasar yang baik mengikut keadaan. Kita semua tahu monopoli adalah amalan yang tidak sihat. Namun, jika hak import dikongsi bersama syarikat lain, obligasi sosial juga mesti dikongsi bersama. Jadi menarik untuk kita lihat nanti sekiranya hak import ini dikongsi, bagaimana kerajaan nak pastikan semua orang yang terlibat sama-sama melaksanakan obligasi sosial ini. Juga, kajian menyeluruh perlu dilakukan supaya keputusan menyerah hak monopoli kepada syarikat lain ini tidak menyebabkan kegagalan obligasi sosial dilaksanakan dan mengancam food security negara. Jangan sampai yang dikejar tak dapat, yang dikendung pun berciciran. Yang kedua, YB Sanusi menyifatkan kenyataan Anwar itu sebagai kenyataan yang populis, cubaan nak tunjuk cana kepada rakyat dan bukan langkah menyelesaikan kemiskinan pesawah. Kenapa? Kerana dalam isu ini, ada pihak yang telah mengawal semua sudut dalam industri padi, daripada benih, racun, mesin sehinggalah kepada pemasaran, penghilangan dan pengurusan skim bantuan. Ia telah berlaku berpuluh tahun dan mereka inilah sebenarnya yang mengaut keuntungan. Jadi kita boleh nampak YB Sanusi menyela tindakan Datuk Seri Anwar kerana Datuk Seri Anwar menyerang pada sasaran yang salah. Sebab harga beras dah stabil, beras pun mencukupi. Petani miskin terus tertekan kerana hasil kurang. Ini disebabkan oleh kartel lori, mesin tuan, penyaluran baja yang lambat, benih yang bermasalah dan macam-macam lagi. Jadi, jika Datuk Seri Anwar benar-benar komited menyelesaikan masalah petani atau pesawah miskin, beliau harus menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh. Ketiga, kerajaan ada mengenakan kuota import beras untuk melindungi padi tempatan. Jadi, tiada isu Bernas menindas pesawah kerana kuota ini dikenakan oleh kerajaan dan Bernas pula ada perjanjian untuk membeli semua stok pesawah Malaysia, tidak kira kualiti baik atau tidak, dan jika padi ini tidak dibeli oleh syarikat swasta lain. Keempat, tuduhan MP Kota Melaka yang menyatakan keuntungan Syed Mohtar sebanyak RM135 juta pada tahun 2019 dan RM170 juta pada tahun 2020. Namun anda kena tahu, keuntungan Bernas melalui aktiviti import beras hanyalah RM7 juta pada tahun 2021. Ini bermakna keuntungan yang disebut oleh MPPH tersebut adalah hasil pelaburan dan keuntungan lain dan bukan datang daripada aktiviti import beras. Kelima, yang ni ramai orang serampas, so kena dengar. PAS pernah menyokong kerajaan untuk menamatkan monopoli Bernas pada tahun 2018. Antara sebab bantahan PAS pada waktu itu adalah Bernas menyahsenaraikan syarikat tersebut daripada Bursa Malaysia. Bagi yang tidak tahu, syarikat yang tidak listed dekat Bursa Malaysia kurang obligation untuk memaparkan maklumat terperinci mengenai operasi dan keuangan syarikat tersebut. Jadi PAS ada kebimbangan terhadap kurangnya transparansi pada syarikat Bernas dan kemungkinan sebarang penyelewengan boleh berlaku. Namun, hasil kajian kami, Bernas diaudit oleh firma audit yang bertauliah dan kredibel sejak tahun 2014, iaitu sejak Bernas delist from Bursa Malaysia dan tidak menukar firma audit mereka sejak itu. Jadi kebimbangan PAS terhadap kurang transparansi ini tidak lagi wujud. Berdasarkan 5 maklumat tadi, mari sama-sama kita fikirkan, adakah patut dipecahkan monopoli Bernas ini? Jika ya, adakah kerajaan sanggup menguruskan obligasi sosial tanpa menggugat kestabilan harga beras tempatan? Sebagai penutup, paling kurang ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan, PN sudah tambah 6 obligasi sosial yang perlu dilaksanakan oleh Bernas. Pada waktu itu, PN juga sudah perkenalkan sawah berskala besar bersama pesawah dan agensi untuk meningkatkan hasil padi tempatan. Datuk Seri Anwar macam mana pula? Terus istiqomah.